Aisyah. Assalamualaikum. Dah. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada rekan-rekan sekalian. Oke, ini hari saya akan membentangkan tentang ekonomi. Dan terlebih dahulu, selamat pagi kepada Puan Amira Farzana dan semua rekan-rekan sekalian yang dihormati dan disayangi. Saya Steve Dewangguyong, nomor kad matriks D202311065991. Oke, next. Oke, sumber bahan saya ialah artikel jurnal tajuk Analisis Keperluan Tenaga Manusia dalam Industri Pelancongan di Malaysia. Nama penulis ialah Nurlida Hanim, Po Bintin, Nur Ain Mokhtar dan Rezwan Othman. Dave. Oh iya, minta maaf. Tahun penerbitan ialah pada tahun 2015 dan sumber diperolehi daripada Malaysia Journal Mathematical Science. Bagi pengenalan, tenaga manusia penting dalam proses pengeluaran. Kalau kita boleh lihat di Malaysia, kita masih menggunakan jumlah tenaga buruh yang banyak. Di mana tenaga buruh itu merupakan tenaga yang dihasilkan daripada sumber fizikal manusia sendiri untuk bekerja. Dan tenaga buruh juga penting dalam membantu memajukan ekonomi sesebuah negara. Dan kekurangan tenaga manusia akan menyebabkan peningkatan terhadap barangan import dari luar negara. Hal ini kerana pengeluaran yang dihasilkan daripada negara kita dia tidak mencukupi, dan perkara ini dia akan mendorong negara kita untuk cenderung mengekspor barangan daripada luar untuk masuk ke dalam negara kita lah. Dan yang terakhir, manusia yang berkualiti lebih penting dalam memastikan ekonomi sesebuah negara dapat terus berdaya saing dan berdaya tahan. Berkualiti, manusia yang berkualiti maksudnya manusia yang mempunyai kemahiran. So dalam tenaga buruh, manusia yang mahir, potensi mereka di dalam bekerja amat diperlukan di dalam sesebuah negara lah. Seterusnya, kajian lepas maupun sorotan kajian. Sorotan kajian lepas yang diperolehi oleh pengkaji ialah Patrick 1993 yang membujakan kaedah Manpower Requirement Approach (MRA). MRA ataupun Manpowering, ya dialah tu. Kaedah terbaik sebagai alat perancang bagi merancang tenaga kerja. Okey, seperti yang sahabat-sahabat saya lihat di depan, MRA dan menerangkan tentang kaedah di mana dia adalah sebuah alat perancangan bagi merancang tenaga kerja lah, untuk memastikan tenaga kerja di sebuah negara itu dia sistematik dan juga pragmatik. Dan di sini kaedah ekonometrik, di sini dia tidak penjelasan, tetapi untuk kaedah ekonometrik ialah satu kaedah penjumlahan secara statistik, di mana untuk memudahkan lagi kita punya pengetahuan untuk menganalisis data lah, dan supaya dia lebih jelas dan tidak membingungkan. Dan yang terakhir, menurut Spalletti 2009, objektif utama perancangan tenaga manusia adalah untuk membuat ujuran permintaan pekerja pada masa hadapan. Jadi boleh kita lihat di sini, kajian lepasnya semua memfokuskan tentang pengurusan ataupun permintaan kerja terhadap tenaga buruh di Malaysia ataupun di sesebuah negara lah. Objektif kajian pengkaji ialah yang pertama, menganalisis tenaga buruh dalam industri pelancongan di Malaysia. Seterusnya, menganalisis kesan kekurangan tenaga manusia dalam industri pelancongan di negara Malaysia. Dan yang terakhir, mengenal pasti faktor analisis pengambilan tenaga manusia dari luar negara dalam industri pelancongan di Malaysia. Bagi objektif kajian yang pertama, mengenal pasti analisis tenaga buruh dalam industri pelancongan di Malaysia, kita boleh lihat dalam industri pelancongan di Malaysia, majoriti pekerja yang bekerja adalah daripada pekerja buruh asing kan. Oleh itu, di sini kita boleh kenal pasti kenapa hal ini sedemikian berlaku. Kerana sesetengah masyarakat Malaysia, mereka cenderung memilih pekerjaan yang lebih mudah, boleh dikatakan lebih mudah, ataupun kerja office lah gitu, seperti kerja pekerjaan. Dan cita rasa masyarakat Malaysia terhadap pekerjaan ini dia rendah.
Oleh itu dia cenderung mengambil tenaga buruh daripada luar untuk masuk ke dalam negara kita. Dan satu lagi untuk objektif kajian saya, yang pertama kita boleh lihat kemahiran pekerjaan dalam bidang buruh manusia atau kemahiran buruh di Malaysia adalah sangat rendah. Oleh itu negara kita cenderung memanggil buruh luar yang berkemahiran dan juga mempunyai pengalaman yang tinggi di dalam industri pelancongan di Malaysia lah untuk datang berkhidmat di dalam negara kita. Seterusnya, permasalahan kajian. Dia ada 3 permasalahan kajian. Yang pertama ialah kepentingan guna tenaga atau sumber manusia yang mencukupi dalam pembangunan sektor pelancongan di Malaysia. Dan yang kedua, kajian ini mendapati bahawa melakukan analisis keperluan tenaga buruh dalam sektor pelancongan amat mustahak ataupun amat penting kerana sektor ini merupakan penjenaan kepada ekonomi negara kita. Seperti yang kita tahu, negara kita dalam sektor pelancongan dia merupakan salah satu sektor yang terbesar untuk menjana ekonomi negara kita. Dan permasalahan kajian yang terakhir adalah kajian ini juga mencerahkan beberapa langkah yang boleh dilaksanakan oleh pihak swasta dan kerajaan dalam memastikan guna tenaga manusia mencukupi. Metodologi kajian mengagregatkan 16 sektor di mana subsektor di bawah industri pelancongan yang akan dibincangkan adalah 4 sektor utama: hotel, restoran, pengangkutan, borong dan licin, serta hiburan dan rekreasi. Sumber data utama dalam kajian ini diperolehi daripada jadual input output yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun dikenali sebagai DOS. Set jalan input output Malaysia iaitu 2005 digunakan dalam kajian ini. Dan yang terakhir, menurut Sari dan Rashid 2006, model input output yang dihasilkan memberi gambaran yang paling hampir dengan perakaunan negara yang menunjukkan aliran barang akhir serta keseimbangan faktor dan bukan faktor pendapatan dalam sebuah sektor. Oke, di sini untuk kamu lebih pasti apa itu macam mana ujaran-ujaran di dalam sektor-sektor di Malaysia ataupun sektor-sektor pelancongan di Malaysia, kamu boleh tengok di sini. Dia ada pertanyaan dan penekanan. Kamu boleh baca lah, ini untuk sebagai image untuk menjadikan kamu lebih jelas. Dan ini ialah yang saya cakap tadi, kaedah elektromatik. Sebenarnya dia ada jadwal. Kalau kita ada asas ekonomi, mereka akan membuat satu clue dan mereka akan start membuat satu statistik tentang perbelanjaan negara kita supaya kita dapat kaji peningkatan ataupun penurunan sumber pendapatan dalam sektor pelancongan di negara kita. Seterusnya, analisis dan perbincangan. Analisis keperluan tenaga manusia dalam industri pelancongan Malaysia merupakan salah satu sektor terbesar yang menyumbang kepada keluaran dalam KDNK negara. Dan keperluan tenaga manusia yang mencukupi dapat mencapai guna tenaga penuh, di mana pekerjaan dapat dilaksanakan dalam kadar yang maksimum dan kadar pengangguran berada di bawah 3%. Untuk pengetahuan umum, guna tenaga penuh itu dia merupakan tenaga penuh yang dapat kita capai di Malaysia, di mana pengangguran dia kurang daripada 3%. Jadi maknanya pengeluaran dalam negara kita dapat dimaksimumkan lah untuk menjana pendapatan negara yang banyak ataupun paling maksimum. Seterusnya, kesimpulan, penyediaan guna tenaga atau sumber manusia yang mencukupi adalah amat penting dalam memastikan pembangunan yang lestari. Kajian ini telah melakukan analisis menganjurkan keperluan tenaga manusia khusus dalam sektor pelancongan. Pemilihan sektor pelancongan bagi kaedah ini adalah ekonomi dan kepentingan sektor ini kepada penajaan ekonomi Malaysia selain merupakan antara sektor insentif buruh. Habis. Oke, sesi Q&A. Nah, dipersilakan membukakan sesi pertanyaan, bukan curhatan ya, macam si tadi. Yang baru hujan-hujan. Adakah jelas? Ini persoalan. Yes. Soalan saya umum. Sorry, saya cakap lambat sedikit. Kalau saya cakap lambat. Tidak apa-apa. Thank you.
Anda untuk bersedia? Saya enggak bertanyakan soalan. Sebab dalam Malaysia ini kadar pengangguran kita meningkat Yes. dan tenaga buruh pun meningkat. Tetapi tenaga buruh kebanyakan dari warga-warga asing. Di mana pengambilan tenaga buruh dari luar negara itu sangat banyak, tetapi kadar pengangguran di Malaysia pun meningkat. Dan kadar pengangguran kebanyakannya penganggur di Malaysia adalah warga kita sendiri. Jadi macam mana kita mau meningkatkan ekonomi? Macam mana kita mau meningkatkan ekonomi kita? Sekiranya warga asing datang ke tempat kita kerja, and then di situ pengeluaran wang ataupun tukaran mata wang meningkat. So kebanyakan duit keluar tapi tidak masuk. Keluar tapi tidak masuk. Yes. Oh, di sini boleh saya katakan kalau ada 3 soalan. Yang pertama, kadar pengangguran menurunkan dan meningkatkan. Kadar pengangguran meningkat dan juga kadar pertukaran nilai mata uang apabila pekerja asing masuk ke sini dan uang keluar. Dan apa yang patut kita lakukan sebagai masyarakat Malaysia lah untuk memastikan kadar pengangguran ini dia tidak meningkat. Itu yang saya dapat tafsir daripada Joyce. Jadi ada 3 soalan. Yang pertama, bagaimana kita untuk mengurangkan kadar pengangguran di dalam Malaysia? Dan terutama dalam sektor pelancongan, kita boleh lihat dalam sektor pelancongan Malaysia majoriti memang pekerja asing. Tetapi dia agak wajar juga sebab kalau kita tidak ambil pekerja asing, siapa lagi yang hendak melakukan pekerjaan tersebut? Oleh itu masalah yang patut diselesaikan dalam aspek ini ialah pengawalan pengambilan jumlah tenaga buruh daripada luar negara supaya dia tidak berlebihan dalam negara kita. Oleh itu ini adalah tindakan kerajaan untuk memantapkan lagi undang-undang ataupun pemaktuban undang-undang mengenai pengambilan pekerja asing masuk ke dalam negara kita lah. Dan untuk persoalan yang kedua, di mana kadar pertukaran nilai mata asing akan meningkat daripada pertukaran mata uang asing, dia cenderung banyak keluar sebab pekerja asing di Malaysia banyak dan orang akan kirim duit tersebut kepada anggota keluarga orang dari luar negara lah ke negara orang, ke negara mereka. Oleh itu di sini untuk menyelesaikan masalah ini, imbangan pembayaran haruslah diseimbangkan. Oleh itu ini pun pihak kerajaan juga yang memainkan peranan, kerana mereka boleh menetapkan cukai pertukaran nilai mata wang ataupun kredit, not kredit, cukai lah. Cukai sebab kalau kita belajar tentang hubungan antara bangsa kan, tentang pemasukan dan keluar uang antara bangsa, dia memang ada aturan-aturan ataupun peraturan-peraturan tersebut dalam bidang ekonomi lah. Oleh itu pihak kerajaan harus memantapkan lagi cukai tersebut seperti kota dan sebagainya lah agar kemasukan uang ke dalam negara lebih banyak daripada keluaran uang keluar negara untuk mewujudkan sebuah ekonomi yang sistematik dan juga pragmatik dan senang untuk membangun lah pada masa hadapan. Itu saja daripada saya. Menjawab tak? Terima kasih. Yes? Tambah jangan banyak-banyak. Steve cakap ini inisiatif dari kerajaan sendiri tentang penguasaan undang-undang Ya, betul. tentang pengambilan buruh luar. Yes. Tapi ini bukan sepatutnya kita nak berbagi tanggung jawab dan dalam kerajaan. Ini kita pun betul tambah Jadi bukan soalan lah. bukan. Jadi ini pun inisiatif daripada individu sendiri. Terkait ini disebabkan ni pengambilan buruh luar disebabkan orang di Malaysia ni memiliki pekerjaan. Orang mau kontrak, tapi tidak semua. Tapi itu bergantung kepada individu sendiri. Jadi ini bukan inisiatif kerajaan, tidak inisiatif individu sendiri. Oke. Terima kasih atas info yang sangat bermanfaat. Ada lagi kak? Kalau tidak saya tanya soalan. Oke.
di sini saya ada beberapa soalan saja tentang kaidah kajian yang saya gunakan. Dia ada dua kan. So, apakah kaidah kajian yang telah pengkaji sampaikan tadi? Saya mau tanya si tidak random lah. Siapa mau jawab? Kalau tidak saya tunjuk. Oke. Adakah? Ayo. Kaidah kajian ataupun suratan kajian yang digunakan oleh pengkaji. Ekonomi pelancongan. Manpower management approach dan juga kaidah ekonomi. Nebeng. Oke, soalan ini dia soalan umum lah, jadi semua aspek soalan saya terima ataupun jawaban saya terima lah. Oke, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggung jawab ataupun bertamadun, apakah langkah-langkah yang boleh kita laksanakan untuk menjadikan sektor pelancongan ini lebih dipandang tinggi oleh masyarakat di Malaysia? Nah, sahaja. Sebab kita mau mengerahkan pengambilan buruh asing kan daripada luar negara, kita mau membuktikan yang sektor pelancongan ini juga merupakan sektor yang besar untuk menjana pendapatan. Sebab orang belum lagi terdedah dengan pekerjaan dalam sektor pelancongan ini, sebenarnya orang punya gaji pun agak lumayan juga. Masalah lebih banyak dari berkerjaya. Mas, boleh? Boleh. Kurangkan stok tidak ada stok. Nice one. Apa pun tak dengar pun. Tak boleh pun. Tengah hari ni makan nasi Zai. Bukan. Ayo. Naikkan gaji kot. Okey. Pandangan saya dalam soalan itu. Ya. Kalau kita nak Okey, tawarkan nak meningkatkan sektor pelancongan dalam Malaysia sahaja, kita bukan bergantung pada diri sendiri. Kita sekarang ni memang kena bergantung pada kerajaan. Sebab apa? Pada tahun 2024 tarikh 23 bulan 1 2024 berita dah mengeluarkan statement yang mana kerajaan sendiri Nasional Malaysia telah berhutang sebanyak 1.080 trilion. Takkan dan disebabkan itu, kalau kita sendiri dalam Malaysia ni nak buat sektor pelancongan ataupun nak tingkatkan sektor pelancongan sendiri di Malaysia, tetapi Malaysia berhutang, tak ada guna juga untuk kita buat sektor pelancongan. So tak ada guna. Tak ada guna. Oke, nice YP Johor. Ada lagi nggak YP? Yang benar. Yang benar. YP Sarawak? Ada. Oke, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.